Assalamualaikum warahmatullahi sejahtera. Nama saya Muhammad Safwan bin Zamir sebagai wakil daripada kumpulan 15 dalam grup FIS. Saya dari kumpulan 4. FIS kumpulan 4. Jadi tajuk yang saya akan bentang adalah tajuk kepada poster, iaitu feminisme. Apa itu feminisme? Feminisme ni adalah kebangkitan para wanita yang menuntut hak kesamarataan jantina daripada segi sosial, ekonomi dan politik. Dan kedua, dia membentuk identiti sosial dan hak-hak sosio politik dan ekonomi seorang. Yes, dia feminis ni daripada golongan wanita dan dia nak perjuangkan hak sama rata daripada golongan lelaki. Dia orang rasa tak fair. Lelaki dia tak rasa fair dengan lelaki. Seterusnya, sejarah gerakan feminisme. Sejarah ini dicatatkan dalam sejarah dari zaman pencerahan Eropah. Itu startnya feminisme makin ditubuhkan. Mungkin ditubuhkan atau digerakkan ditubuhkan gerakan feminisme. Dia orang dalam misi untuk pembebasan wanita, iaitu pada zaman Revolusi Perancis 1789. Pada masa itu mungkin golongan wanita kat sana mungkin teruk digunakan, mungkin lebih teruk dipijak, dirogol, dicabut dan sebagainya. Hak dia memang tak dibagikan langsung. Jadi feminis ni dia memang tak menyetujui tindakan wanita yang menjadi aset ekonomi sebuah negara dimanfaatkan oleh para bapa. Seterusnya, para suami menjual dan menggunakannya untuk keperluan semata-mata saja. Dia orang guna wanita hanya untuk sebagai aset dalam rumah je. Dia orang tak guna untuk dalam sistem pekerjaan, tak bagi dia orang hak dalam politik, hak dalam nak pilih siapa pemimpin dan sebagainya. Sebenarnya feminisme ni dah lama dah, sejak dari zaman jahiliah lagi, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Dia dah bagi tahu bahawa perempuan ni memang pada zaman tersebut hanya dicabut, hanya digunakan dari rumah. Kalau ada pun bayi wanita dilahirkan, dia akan bunuh bayi wanita tersebut. Seterusnya, okey, ini antaralah dua gelombang yang menjadi gerakan pada feminisme pada sehingga kini. Dia adalah macam asas, iaitu pada zaman 18 dan 19 Masihi, feminisme liberal, feminisme sosialisme awal dan feminisme Marxis ditubuhkan dan mungkin diperkenalkan dan menjadi gerakan-gerakan untuk mengangkat hak wanita. Dan kedua, pada zaman anti-imperialism tahun 1960, ada tiga: feminisme radikal, liberal dan sosialis. Pada zaman ini feminisme makin radikal dan dia orang belajar, dia orang belajar ilmu pengetahuan dan dia orang memang, jadi bila kita tahu orang yang dah belajar ni, dia akan petah bercakap-cakap, dia akan makin berani untuk mempersoalkan dia punya hak kepada pembesar-pembesar seperti king kat sana ataupun seperti dia punya menteri kat sana. Dia orang akan jadi berani untuk bagi tahu memang soal pendapat, memang this is not fair. We deserve more. We are human too, like that. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah tokoh feminisme sekular. Tokoh-tokoh ni sangatlah terkenal di barat. Dia orang menjadi penggerak pada feminisme. Antaranya ialah Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, Sibylla Aleramo. Nama-nama ni mungkin lebih familiar, kebanyakannya dari Perancis dan sebagainya. Okey. Antara perjuangan dia adalah hak sama rata dalam pekerjaan dan pendidikan. Mestilah dia orang dia orang tak dapat pekerjaan dan pendidikan, perempuan kat sana. Mungkin mentaliti dia orang fikir wanita ni sangat lemah dan sangat tak guna dalam
dalam pekerjaan, dalam sektor pekerjaan dan pendidikan. Dia orang fikir, alah perempuan ni elok duduk kat rumah, belajar, tak payah pun belajar, elok duduk rumah, jaga anak, masak, jaga suami dan sebagainya. Mungkin perempuan di sana juga hanyalah digunakan sebagai pelacur dan sebagainya. Okey, menentang keganasan terhadap wanita. Okey, ini kita semua dah tahu dari zaman Nabi lagi, keganasan terhadap wanita sangat berkuasa dan sampai kini dia di barat mungkin dia makin teruk. Dia teruk kat barat. Dia orang fikir perempuan ni lemah dan dia orang macam pijak-pijak golongan wanita. Padahal wanita sebenarnya adalah golongan yang kuat. Ya, tanpa wanita kita tak ada. Kita tak lahir kat dunia ni. Okey, dan seterusnya dia menjaga hak sama rata dalam sistem sosial. Ya, perempuan kebanyakannya bila dia duduk kat rumah, dia orang tak ada dia tak bersosial lah. Dia orang jadi penjaga anak, penjaga suami dan sebagainya. Jadi ketinggi stres dia tu memang kadar probability dia nak stres tu memang sangat tinggi. Memang dia orang tak ada sosial, tak ada kawan. What is the life? Itu bukan hidup. Itu adalah penjara. Seterusnya, okey, dah habis kita pasal barat. Ini kita pada golongan yang masih muda mungkin tak berapa tahu sangat sebab sistem ini Islam ni taklah lama sangat dan tak adalah baru sangat. Dia tubuhkan oleh Zainal Anwar. Sebab sebenarnya pada awal 1988 pun pada masa itu perempuan pun memang tak ni tak diangkat sangat lah sebagai ni. Pada awalnya, sebagai contoh kita tengok pilihan raya pada waktu awal, pilihan raya hanya diberikan kepada pilihan untuk mengundi, hanya diberikan hak kepada lelaki sahaja. Perempuan dia tak bagi pun So ada 2714 Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor mengeluarkan bahawa SIS telah melawan daripada ajaran Islam sebenar. Pada awalnya dia nak angkat hak martabat wanita tau, tapi disebabkan dia jadi semakin radikal, dia makin teruk dia ajaran Islam. Sebagai contoh, okey, kita tengok dulu isu dia. Dia perjuangkan poligami. Dia mengecam pihak MAIS melakukan hukuman rotan terhadap wanita, menolak keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang mengharamkan yoga. Okey, pendapat daripada saya, poligami. Poligami adalah satu benda yang ada kat Al-Quran. Memang wanita memang tak boleh kahwin lebih, so kita tak boleh tolak lah sebab itu daripada Tuhan. Dan dengan rotan pun sebenarnya ada bagi rotan ni sebenarnya ada dia punya hikmah. Contohnya macam dia nak elakkan HIV dan sebagainya. Tapi kalau dia mengecam tanpa ada bukti dan sebagainya, maka dia menjadi salah lah. Dan menolak keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang mengharamkan yoga. Pendapat saya, yoga adalah perkara yang tak perlu boleh dilakukan tapi dalam rumah. Kalau nak buat di luar, mungkin diasingkan lelaki atau perempuan. Ini adalah femis di Malaysia. Erin Fernandez, Zainal Anwar, Siti Kasim, Nurani Osman sebagainya. Dia antara femis ini ada yang masih hidup, sepertinya macam Siti Kasim. Dia adalah feminis wanita yang masih terkenal dan dia sangat kuat dalam menentang hak-hak dan isu-isu kaitan wanita. Okey, akhir sekali seterusnya isu global yang masih famous dalam golongan femis ni adalah persoalan iddah, masih menunggu perkahwinan selanjutnya bagi perempuan yang diceraikan. Diorang dapat bahawa masa iddah ni perlu dikurangkan. Tak silap saya, masa menunggu dia. Kenapa perlu dikurangkan, saya pun tak tahu. Sebab mungkin dia orang fikir bahawa lelaki yang diberikan hak lebih dalam perkahwinan. Bagi saya lelaki adalah ketua kepada keluarga dan
Itu adalah hak dan hukum yang dikeluarkan oleh agama Islam. So kita tak boleh tentang. Dan akad nikah oleh wali perempuan dalam pernikahan di India bagi pendapat. Okey. Okey, ini memang betul-betul tak boleh di ditukar sebab wali adalah hak bagi lelaki. Lelaki adalah ketua dan lelaki adalah peng peng lelaki adalah ketua seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. So, kita tak boleh lah nak mempertikaikan keputusan yang dikeluarkan oleh Tuhan. Okey, lagi sekali. Kesan-kesan antara kesan-kesan hak feminis yang perjuangkan dia punya hak adalah kesan baik je. Maruah kaum wanita lebih terjaga dan terjamin. Masyarakat akan lebih menghormati kaum wanita dan akan menimbulkan semangat kekitaan, dan feminisme akan menyebabkan kita lebih cinta akan diri sendiri dan menerapkan rasa hormat. Saya setuju dengan kesan-kesan dia dan dia akan menjaga wanita adalah manusia dan setiap manusia mesti ada maruah dan perlu dijaga dan dijamin. Dan disebut dalam Al-Quran. Masyarakat akan lebih menghormati kaum wanita. Yes, wanita perlu dihormati. Sebab tanpa wanita, kita tak ada. Kita tak akan wujud dalam dunia ni. Dan feminisme akan menyebabkan kita lebih cinta ke diri sendiri. Yes, kita perlu sayang diri sendiri. Dan rasa hormat pada diri sendiri. Dan rasa hormat kepada orang lain juga. Dan antara kesan-kesan buruk dia, feminisme dapat menimbulkan perasaan benci terhadap lelaki. Memusnahkan hubungan persaudaraan antara lelaki dan perempuan. Feminisme menyebabkan agama seseorang terpesong. Dapat menimbulkan perasaan benci terhadap lelaki. Yes, dia benci sebab dia tak dapat hak yang sama dengan lelaki. Tapi, jangan salah faham. Lelaki dengan perempuan memang diciptakan beza. Setiap kaum ada hak-hak masing-masing dan ada dia punya tanggungjawab masing-masing. Lelaki adalah ketua. Jadi, perasaan benci terhadap lelaki ni adalah perkara yang bahaya sebab tanpa wanita tak ada lelaki, tanpa lelaki tak ada wanita. Yes, dua-dua sangat berkait rapat antara satu sama lain. Memusnahkan hubungan persaudaraan antara lelaki dan perempuan. Ya. Pergaduhan antara lelaki dan perempuan sangat bahaya. Dia mungkin akan bawa sampai ke kiamat nanti. Feminism menyebabkan agama seorang terpesong. Yes, betul. Dalam agama, kita dah bagi tahu bahawa lelaki adalah ketua kepada sebuah keluarga ataupun masyarakat ataupun politik dan sebagainya. Masyarakat ataupun negara. Jadi, kita tak boleh mempersoalkan kenapa lelaki perlu membimbing kita. Sebab itu dah dinyatakan dalam Al-Quran bahawa lelaki akan menjadi ketua kepada keluarga, masyarakat dan negara. Okey, sampai sini sahaja pematangan daripada bulan. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.